Mamat Bukit terdiam. Kemudian dia ambil lampu suluh dan suluh tempat Datuk TJ letak rotan semambu tu. 2-3 kali Datuk TJ tepuk dahi dia, sebab rotan semambu tu masih ada lagi dekat situ. Bila Datuk TJ nak ambil, cepat-cepat Mamat Bukit tahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Alright, dalam video kali ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 55, yang mana terlepas episod-episod sebelum ni saya ada letakkan playlist siri bercakap dengan jin dekat description box dekat bawah. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Baiklah, macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat Nuri Mubin dulu sama-sama. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala Nuril Mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kami jumpa bangkai kapal terbang orang putih, kata selamat perang sambil tunjukkan barang-barang yang diambil dari bangkai kapal terbang tu. Antara barang-barang tu ialah 3 biji topi yang ada lambang tentera, 2 bekas air, selimut, 2 pasang kasut kulit, pisau dan buku catatan. TJ dengan Datuk dia berpandangan. Tahulah TJ, sebelum mereka berdua sampai dekat situ, geng Mamat Bukit dah sampai dulu. Lagi apa yang kau dapat? Tanya Mamat Bukit pada Dolah Beragas. Dengan tenang, Dolah Beragas keluarkan seluar dan baju kelabu yang ada tanda tentera dan beberapa kerongsong peluru. Ini baju dan seluar dalam perempuan. Aku jumpa 3 keping gambar. Dolah bagi gambar-gambar tu pada Datuk TJ. Lepas dah tengok gambar tu, Datuk TJ bagi dekat TJ pula. 2 keping gambar ada 2 orang lelaki dengan keluarganya. Sekeping lagi gambar seorang gadis bersama orang tuanya. Mamat Bukit bersuara, saya rasa barang-barang ni akan bahayakan diri kita. Kalau kita bertembung dengan komunis, kita akan ditahan dan kita tak boleh cari rotan dekat sini. Apa yang nak ditakutkan? Kita jumpa dari bangkai kapal terbang. Komunis mesti dah jumpa dulu dari kita. Aku rasa orang-orang yang ada di dalamnya dah dibunuh. Dolah terus bagi tahu Datuk TJ yang dia dan kawan-kawannya pernah nampak sebuah kapal terbang berlega-lega rendah dekat kawasan hutan bubu tu. Kemudian terus hilang. Dia nampak dari kampung Cangkat pada 1 petang 3 bulan lepas. Dia tak setuju bila Mamat Bukit suruh bakar barang-barang tu, tapi bila Datuk TJ yang suruh, baru dia setuju. Lepas solat maghrib, semua barang-barang tu dah jadi unggun api. Lebih kurang pukul 12 malam, bangsal tempat mereka berteduh tu bergegar macam digoncang orang. Datuk TJ yang tengah wirid cepat-cepat kejut Mamat Bukit. Mat, bangun. Kemudian Mamat Bukit suruh kawan-kawan dia periksa setiap penjuru bangsal tu, tapi tak ada tanda-tanda kesan orang atau binatang yang datang dekat situ. Tiba-tiba Datuk TJ bersuara, 3 batang rotan semambu aku hilang. Mana awak letak? Aku letak dekat ujung lutut. Awak dah cari? Nak cari apa? Masa bangsal ni bergoyang, rotan tu ada lagi dekat situ. Tak sampai seminit, rotan tu dah hilang. Mamat Bukit terdiam. Kemudian dia ambil lampu suluh dan suluh tempat Datuk TJ letak rotan semambu tu. 2-3 kali Datuk TJ tepuk dahi dia, sebab rotan semambu tu masih ada lagi dekat situ. Bila Datuk TJ nak ambil, cepat-cepat Mamat Bukit tahan. Jangan, kita tengok dulu, kata Mamat Bukit. Tiba-tiba 3 batang rotan semambu tu bergerak-gerak dan bertukar warna dari hijau jadi merah
hitam dan kuning. Dalam beberapa saat pula bertukar jadi ular tedung yang kepalanya menghala ke arah mereka. Mamat Bukit terus melompat dan sambar ranting pokok berdaun hijau dekat tepi dia dan baling dekat ular tu. Masa ranting kena pada ular tu, satu pancaran cahaya macam kilat datang dari arah kanan bangsal. Ular tu bertukar jadi rotan semambu balik. Pelik pada awak, pada kami tak. Hal macam ni selalu terjadi pada pencari rotan. Kalau awak nak tahu, itulah penunggu rotan. Itu syaitan. Bukan, itu penunggu, kata kawan-kawan Mamat Bukit serentak. Mereka seolah-olah tak nak terima pendapat Datuk TJ. Datuk TJ hanya tersenyum. Disebabkan takut terjadi apa-apa, mereka pun buat keputusan untuk tidur bergili-gili. Disebabkan Datuk TJ dah tidur lepas solat isyak tadi, dia buat keputusan nak berjaga sampai pagi sambil baca Al-Quran. TJ pun ikut berjaga dengan datuk dia. Korang tidur dulu, biar aku dengan Dolah berjaga. Bila aku kejut, korang mesti bangun, kata Mamat Bukit pada Udin Candung dan Samad Perang. Setengah jam kemudian, Dolah beragas dan mula rasa mengantuk. Mamat Bukit suruhlah dia tidur. Tinggallah TJ, Mamat Bukit menghadap unggun api tu. Datuk TJ berwirid dan baca ayat-ayat suci Al-Quran dalam bangsal. Dalam kesempatan tu, Mamat Bukit ceritakan pengalaman-pengalaman aneh dia yang dialami masa bermalam dekat dalam hutan. Berdasarkan pada cerita-cerita tu, TJ rasa Mamat Bukit ni bukan calang-calang orangnya. Menurutnya lagi, gelaran bukit dekat hujung namanya tu diberikan oleh penduduk-penduduk kampungnya sebab kepandaiannya menguasai puncak bukit dan tahu nama-nama bukit dekat daerahnya. Masa tengah seronok berbual tu, tiba-tiba TJ ternampak cahaya api datang dari salah satu puncak gunung dan menuju ke arah mereka. Bertenang, kata Mamat Bukit. Kemudian Mamat Bukit bangun sambil merenung tajam ke arah cahaya tu. Dia luruskan tangan kanannya ke arah cahaya tu. Kelima-lima jarinya kembang macam menahan sesuatu. Lepas tu dia pulas macam orang pulas buah kelapa. Katanya sekuat hati. TJ tengok cahaya sebesar bola tenis tu bagaikan pecah, berselerakan di udara dan akhirnya hilang entah ke mana. Dahi Mamat Bukit berpeluh dan dia terus jatuh. Beberapa minit kemudian dia bangun balik. Mungkin disebabkan sejuk, Mamat Bukit terus rapatkan di badannya ke unggun api. Datuk TJ masih lagi dengan amalan dia. Bunyi dengkur kawan-kawan Mamat Bukit bertambah kuat. Lagi sekali TJ terkejut bila seekor lembu jantan berwarna putih berdiri dekat sebelah kanan Mamat Bukit. Bila Mamat Bukit bergerak, lembu tu dengan tiba-tiba bersuara, jadi marah dan merenung ke arah TJ dan Mamat Bukit. Belum sempat TJ dan Mamat Bukit berbuat sesuatu, lembu tu terus mengelilingi unggun api beberapa kali. Akhirnya lembu tu naik minyak dan serang apa saja yang ada di sekelilingnya. 2-3 kali lembu tu nak langgar TJ. Nasib baik Mamat Bukit ada. Kalau tak, badan dia dah kena pijak. Kau ke sana. Mamat Bukit tolak badan TJ agak jauh daripada unggun api. Mamat Bukit buat macam tu supaya lembu yang tengah naik minyak tu akan serang TJ. Masa lembu tu kejar TJ, cepat-cepatlah si Mamat Bukit ni sambar ekor lembu tu dan pulasnya dengan sekuat hati. Ambil kau. Mamat Bukit dan lembu tu beradu tenaga. Dalam pertarungan tu, Mamat Bukit nampak lebih hebat. Lembu tu dah tak mampu nak tarik Mamat Bukit. Tak lama kemudian, lembu tu terus jatuh dan hilang. Tanah tempat lembu tu jatuh jadi berasap dan berlubang. Seluruh badan Mamat Bukit dibasahi peluh dan nafasnya tercungap-cungap. Tempat ni memang keras, kata Mamat Bukit sambil renung lubang yang berasap tu. Tak sampai beberapa saat, lubang yang berasap tu terus jadi rata tanpa sebarang kesan. Saya mesti adakan semah atau jamuan dekat tempat ni, kata Mamat Bukit terus tandakan sebatang kayu yang bercabang dua. Salah satu cabang tu Mamat Bukit ikatkan dengan kain berwarna hitam. Kemudian dia duduk bersila dekat situ. Badannya menggeletar. Suaranya berubah jadi parau dan kasar. Kemudian bertukar macam suara orang perempuan. Mamat Bukit terus menghempas-hempaskan badannya ke tanah. Kelakuan Mamat Bukit tu mengejutkan kawan-kawannya yang tengah tidur. Mereka terus menerkam ke arah Mamat Bukit yang tak sedarkan diri. Samad Perang terus mencangkung depannya. Hai Datuk Penunggu, kenapa anak cucu yang cari makan dekat sini diganggu? Kata Samad Perang. Mamat Bukit yang berguling-guling atas tanah berhenti berguling, terus duduk mencangkung sambil tekankan mulutnya ke tanah. Samad Perang bersuara, Datuk nak makan? Kami boleh bagi.
Ya, kambing jantan warna hitam disembelih 7 sikat pisang emas. Lagi apa Tok Penunggu nak? Adakan jamuan tu pada tiap-tiap tahun. Nanti kau orang senang cari rezeki dekat sini. Baik Datuk Penunggu. Ingat pesan aku. Bila dah selesai, Mamat Bukit pun pulih macam biasa. Datuk TJ tak masuk campur dalam urusan tersebut. Pagi tu, lepas Datuk TJ solat subuh dan mandi embun, barulah dia tanya Mamat Bukit tentang peristiwa yang dialaminya malam tadi. Datuk TJ puji kehebatan Mamat Bukit. Mamat Bukit bersuara, "Saya buat apa yang saya tahu." "Dari mana kau belajar semuanya ni Mamat?" "Dari arwah orang tua saya. Cuma ada satu je yang cacatnya dalam perkara ni." "Apa maksud cacat yang awak katakan?" "Aku tahu ayah kau memang handal di hutan. Aku berkawan dengan dia." "Lagi?" "Sejak semalam aku belum nampak kau solat sebagai tanda syukur pada pemberiannya. Maafkan aku kalau kau tersinggung. Sebagai seorang Islam, aku cuma mengingatkan je." Mamat Bukit tersenyum. Dia tak nak cakap pasal tu dan alihkan persoalan pada penunggu rotan semambu yang nakkan kambing hitam tu. Datuk TJ faham dan bersuara, "Usahlah buat kerja membazir tu Mamat. Itu perbuatan syaitan." "Ini janji." "Janji dengan syaitan?" "Tak, dengan penunggu." Suara Mamat Bukit mula meninggi. Matanya merah merenung muka Datuk TJ. Kawan-kawan dia pun rasa kurang senang dengan tindakan Datuk TJ tu. Diorang beragas menghampiri Datuk TJ dan berkata, "Awak tak usah masuk campur. Biar kami selesaikan sendiri." "Tapi perbuatan tu bertentangan dengan ajaran Islam. Awak tahu, bila hajat penunggu ditunaikan, rotan akan menjadi-jadi dan rezeki kami akan bertambah." "Kerja mengarut." "Mengarut pada awak, pada kami tidak." Datuk TJ terus diam dan beredar dari situ menuju ke belakang Mansal. TJ tahu Datuk dia kurang senang dengan apa yang terjadi. Begitu juga dengan Mamat Bukit dengan kawan-kawan dia. Mereka merasakan kehadiran Datuk TJ tak ada faedah. Samat perang terang-terang salahkan Mamat Bukit sebab ajak Datuk TJ. Nasib baik perbalahan kecil antara mereka tak didengari oleh Datuk TJ. Kalau tak, mesti perasaannya tersinggung. "Jangan beritahu pada datuk awak apa yang awak dengar," kata Mamat Bukit pada TJ. TJ hanya anggukkan kepala. Matahari ke pagi kian meninggi. Mamat Bukit dan kawan-kawannya dah pikul golong rotan masing-masing, bersedia untuk pulang. "Macam mana ni? Kita balik ikut jalan kita datang atau ikut jalan lain?" kata Udi Candung. "Ikut jalan datang," balas Samad. TJ rasa kagum dengan tenaga mereka. Walaupun badan mereka agak kecil, tapi mampu pikul gulung rotan yang berat untuk redah hutan dan paya. "Nanti dulu, sahabat saya belum sedia," kata Mamat Bukit. Kawan-kawan dia terpaksa letak balik gulung rotan ke tanah. Mereka renung Datuk TJ yang muncul daripada belakang bansal. Dekat tangannya ada sebatang kayu sebesar ibu jari kaki. Mamat Bukit bersuara, "Buat apa kayu tu?" "Buat tongkat waktu turun dari bukit nanti." "Saya dah bertahun masuk hutan, tak pernah bawa kayu bila turun bukit." "Itu awak dah biasa, saya tak pandai." Datuk TJ terus ambil rotan semambunya dalam bansal. Tiba-tiba dia berpatah balik. Mukanya nampak cemas. "Kenapa?" "Ular terdung dekat rotan semambu saya." "Itulah, awak tak percaya pada penunggu. Sekarang apa dah jadi?" "Jangan timbulkan masalah lagi." Mamat Bukit terus ajak Datuk TJ ke tempat rotan semambu tu. TJ pun ikut sekali. Mereka tengok ada seekor ular terdung berlingkar atas batang rotan semambu tu. Bila dengar tapak kaki mereka, ular tu bergerak-gerak dan panggungkan kepalanya. Sebenarnya, kalau Datuk TJ tak panggil Mamat Bukit pun tak apa. Dia boleh halau sendiri ular tu. Masalah yang lebih besar dari itu dia boleh selesaikan. Takkanlah masalah kecil ni dia nak minta tolong orang. Persoalan mula timbul dalam diri TJ. Kemudian Mamat Bukit hulurkan tangan kirinya pada ular, dan ular tu bergerak cepat lalu mematuk tangan Mamat Bukit. Pelik, Mamat Bukit masih tersenyum dan terus tangkap kepala ular tu. Dengan ibu jari dan telunjuk, dia tekan rahang ular tu hingga terbuka mulutnya. Taring ular tu jelas kelihatan. Lepas tu Mamat Bukit tekan taring ular tu pada sebatang kayu keras hingga keluarkan bisa. Kemudian Mamat Bukit lemparkan ular tu dalam hutan. Lepas tu dia ambil bisa ular yang jatuh atas daun kering tu, lalu digosokkan pada kedua-dua belah tangannya. "Dengan cara ni saya akan kebal dari sebarang bisa ular." "Kau memang hebat Mamat." "Sebenarnya saya belajar pasal ni masa saya berada dekat Siam." "Macam mana kau boleh ke sana?" Menurut Mamat Bukit,
dia ditangkap oleh tentera Jepun dan jadi buruh kereta api maut dekat sana. Kemudian dia lari daripada kamp, berbulan-bulan duduk dalam hutan. Masa itulah dia terjumpa dengan seorang Sami. Sami itulah yang ajar ilmu ni. Tetapi sebelum tu dia terpaksa makan hempedu ular yang berbisa dulu. Jadi ular tadi bukan penunggu lah ya? Tanya TJ. Bukan, kata Mamat Bukit sambil suruh Datuk TJ ambil rotan dia. Datuk TJ pun terus ambil rotan semambu tu. Kemudian mereka menuju ke kawasan lapang dekat depan bangsal tu. Samad Perang, Udin Candung dan Dola Bragas masih duduk mencangkung dekat situ. Kemudian Mamat Bukit ajaklah kawan-kawan dia beredar. Mereka pun mulakan perjalanan pulang. Mamat Bukit jadi kepala, Datuk TJ dekat belakang. Baru 2-3 rantai melangkah, Mamat Bukit suruh berhenti. Tak seronok rasanya kawan kita dekat belakang sekali. Kenapa tak ke depan dekat saya? Tak apa, biar aku jadi ekor jalan. Bukan apa, saya takut awak sesat nanti. Dengan izin Allah, saya tak sesat. Mamat Bukit puas hati dengan penjelasan Datuk TJ tu. Mereka teruskan perjalanan. Orang yang paling resah sekali dengan sikap Datuk TJ tu ialah Samad Perang. Dia macam tak suka Datuk TJ berada dekat belakang dia. Kalau boleh biarlah Datuk TJ ada dekat depan dia. Kenapa Samad Bukit bersikap macam tu, TJ pun tak tahu. Badan TJ mula berpeluh. Mereka dah pun menuruni 3 buah bukit yang curam. Setiap kali turun bukit tu mesti TJ jatuh. Dalam perjalanan tu mereka tak banyak bercakap, kecuali ada hal penting je. Tiba-tiba, sial! Pekik Samad Perang sambil buang gelung rotan ke tanah. Dia terus cabut golok perak dekat pinggang dan mencantas semua pokok-pokok kecil di sekelilingnya. Rambutnya yang pendek kelihatan tegak macam bulu landak. Biji matanya pula merah. Dia bercakap dalam bahasa yang susah nak difaham. Buat belatan keliling dia. Kalau dia nak lari kita tangkap, kata Mamat Bukit. Samad Perang terus mengamuk. Tak ada seorang pun yang berani dekat. Siapa berani sila rapat, aku keluarkan isi perut kamu semua, kata Samad Perang. Golok perak terus dia acuh-acuhkan kepada mereka semua. Kemudian Samad Perang gulingkan badannya ke tanah. Habis semua pokok-pokok kecil dekat situ dia langgarnya. Yang peliknya, baju dia tak koyak, badan dia pun tak luka. Aku nak kambing jantan putih. Suara Samad Perang lain betul kali ni. Jadi parau dan garang. Dia cuba rempuh bulatan yang mereka buat. Dalam keadaan kelam kabut tu, Mamat Bukit cabut sebatang pokok kecil. Kemudian dia pukul badan Samad Perang bertalu-talu. Pukulan tu tak ada sebarang kesan pada Samad Perang. Malah Samad Perang bertambah marah. Kekuatannya amat luar biasa. Mamat Bukit dah hilang sabar bila Samad Perang tendang perut Udin Candung sampai termuntah-muntah. Udin Candung tersungkur ke tanah. Mamat Bukit segera bertindak. Dia melompat tinggi dan lepaskan satu tendangan kencang ke bahu Samad Perang. Samad Perang tergulik atas tanah. Kemudian Mamat Bukit terus ikat kedua belah tangan dan kaki Samad Perang dengan rotan dan suruh Dola Bragas dengan Udin Candung buat pengusung. Tak sampai 1 jam, pengusung pun dah siap. Nampaknya kita terpaksa pikul sampai ke rumah, kata Mamat Bukit. Untuk pastikan Samad Perang tak melompat dari pengusung, badannya diikat dengan rotan pada gelegar pengusung. Mamat Bukit dan Dola Bragas dekat depan, Udin Candung dan Datuk TJ dekat belakang. TJ pula pikul 3 batang rotan semambu datuk dia tu. Pikul manusia dalam hutan bukanlah satu perkara yang mudah. Lebih kurang pukul 2 petang, mereka sampai di halaman rumah Samad Perang. Kaum keluarganya jadi gempar. Ada yang menangis dan ada yang meratap. Pada sangkaan mereka, Samad Perang dah meninggal dunia. Bila Mamat Bukit bagi tahu keadaan sebenar, suasana jadi tenang. Samad Perang dibawa ke dalam rumah dan dibaringkan di ruang anjung. Semua ikatannya dibuka. Kemudian Mamat Bukit meraba pangkal leher Samad Perang lalu tekan salah satu urat dekat situ. Samad Perang buka kedua belah matanya. Dia tersenyum kejap dan lepas tu dia terus berlompat dan bertempik. Semua barang yang ada dekat anjung rumah tu habis ditendangnya. Samad Perang jelikan lidahnya macam anjing kehausan dan sepasang matanya yang merah merenung tajam ke wajah isterinya yang berdiri tak jauh dari situ. Gerakannya cukup pantas. Dalam sekelip mata je dia dah terekam ke arah isterinya dan terus cekik isterinya. Mamat Bukit segera bertindak. Dia lepaskan satu penumbuk kencang ke dagu Samad Perang. Pak! Samad Perang terus jatuh. Udin Candung terus papah isteri Samad ke ruang tengah rumah. Beberapa orang perempuan terus bagi rawatan pada isteri Samad Perang. Samad Perang yang kena penumbuk kencang tu
bangun dan terus serang Mamat Bukit. Datuk TJ, Udin Candong serta Dollah Beragas cuba tangkap samat perang, tapi gagal. Samat perang terlalu gagah. Dengan sekali pusing je, ketiga-tiga orang tu terhumban ke atas lantai anjung rumah tu. Dahi Udin Candong berdarah kena tiang, bibir Dollah Beragas pecah kena lantai, pangkal kening Datuk TJ bengkak kena penumbuk. Mamat Bukit berhempah pulas nak lepaskan diri dari pelukan samat perang tu. Setiap kali samat perang gigit badan dia, muka Mamat Bukit berkerut menahan kesakitan. Darah membasahi baju Mamat Bukit. "Tolong saya, tangkap dia!" jerit Mamat Bukit. Dengan serentak, Datuk TJ dan Dollah Beragas peluk samat perang dari belakang. Kedua-duanya kena penendang, tersungkur atas lantai. Udin Candong pula bertindak dan terima nasib yang sama. "Kita tangkap kakinya," kata Dollah Beragas. Serentak mereka bertiga tangkap kaki samat perang dan samat perang pun rebah. Mamat Bukit berjaya lepaskan diri dan terus peluk badan samat perang. Episod kali ini mencabar betul. Apa jadi dengan samat perang? Nak tahu? Tunggu sambungannya di siri 56. Baiklah, sampai sini video untuk hari ini. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification bell sekali. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adiosa.